Sejauh mana pemimpin politik menegakkan keadilan? Islam amat menekankan keadilan yang wajar diberikan kepada semua sama ada yang disayang atau dibenci. Ini demi mengelakkan seorang Muslim itu bersekongkol dengan kebatilan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil, waima terhadap orang dimusuhi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 8 bermaksud, "Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa juga kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan." Selain daripada keadilan sosial dalam ekuiti ekonomi dalam kalangan rakyat, tidak kira kaum dan agama, keadilan politik dan hukum juga ditekankan. Namun, mutakhir ini sukar sekali untuk melihat bahawa keadilan politik dan hukum itu menjadi pegangan dalam kalangan pemimpin politik daripada pucuk pimpinan, pertengahan dan para walaun yang kurang menggunakan minda untuk berfikir tetapi hanya meletakkan sepenuh kepercayaan kepada ketuanya. Mari kita lihat contoh yang dipamerkan oleh seorang pemimpin parti politik yang memperjuangkan Islam yang menggunakan gelaran ustaz dan doktor di hadapan namanya, Dr. Ridwan Muhammad Noor. Beliau membandingkan dua pemimpin politik di antara dua darjat iaitu Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Ahmad Samsuri memiliki PhD Aero Angkasa dari Universiti United Kingdom, manakala Anwar Ibrahim ijazah sarjana muda pengajian Melayu dari Universiti Melaya. Ahmad Samsuri bukan seorang orator tetapi Anwar seorang orator tegar. Ahmad Samsuri seorang realis, Anwar pula seorang populis. Kalian tak dibenarkan komen maki hamun, menghina, hanya perlu berfikir ke mana arah tanah leluhur ini akan dipacu. Gelap gambau kata Mat Basten Teranung, ujarnya dalam hantaran tersebut. Jom Channel tidak akan maki hamun atau menghina. Malah Jom Channel melihat hantaran Ridwan itulah yang melontar kehinaan terhadap sosok Anwar Ibrahim dengan memperkecil kelayakan akademik beliau. Ridwan juga secara tersirat mendakwa Anwar hanya pandai berkata-kata untuk mendapat sokongan ramai. Jom Channel ingin mengingatkan pihak pembenci Anwar Ibrahim. Sejujurnya ketika Menteri Besar Terengganu bertolak untuk bercuti ke New Zealand pada 11 Disember dan balik 22 Disember 2022, Terengganu sudah mula dilanda banjir. Mana mungkin seorang yang memegang PhD dalam bidang yang hebat itu tidak mendengar bahawa sudah berbulan-bulan Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia mengeluarkan amaran Malaysia akan dilanda banjir pada bulan November dan Disember tahun lalu. Namun, beliau pergi juga bercuti, meninggalkan rakyat yang berhadapan dengan kerosakan harta benda dan kematian akibat bencana alam. Begitukah sifat seorang realis yang lebih mementingkan kehendak diri dan keluarganya dan bukan keperluan rakyat yang ketika itu tenggelam? Ya, sememangnya Anwar seorang orator sebagaimana Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Namun, setiap syarahan Anwar padu dan memukau audien kerana beliau berhujah tanpa teks, menjawab soalan dengan mantap dan tiada nama seekor haiwan pun keluar daripada mulutnya untuk menghina pihak lain yang tidak sama fikrah politiknya. Mungkin Ridwan boleh beritahu universiti antarabangsa di negara mana yang beliau atau ketuanya yang dipanggil Tuan Guru pernah menjadi profesor dan bersyarah tentang Islam. Untuk menjawab persoalan Ridwan ke mana arah tanah leluhur ini akan dipacu, amat jelas bahawa Anwar Ibrahim sedang memacu tanah leluhur ini ke arah pemulihannya dengan sokongan 148 ahli parlimen yang menyokong beliau. Anwar juga tidak membazirkan dana rakyat dengan membentuk kabinet bersaiz XXXL seramai 70 orang serta 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri termasuk Abdul Hadi yang kerap ponteng sesi parlimen dan makan gaji buta. Tidak menghairankan jika kamu tidak nampak gambaran masa depan negara kerana kamu juga seolah-olah tidak nampak hakikat angka 74 itu lebih kecil berbanding 148.